Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Nurliana Termizi dalam 15 minit MMTV edisi 18 Disember 2023. Kita ke berita utama. Pegawai kanan polis yang ditahan kerana disyaki melanggar pelajar lelaki tingkatan 5 hingga maut di Jalan Taman Jati dekat Meru Jumaat lalu dihadapkan ke Mahkamah Magistrat Ipoh hari ini. Tertuduh Muhammad Nazri Abdul Razak 44 tahun didakwa telah melakukan bunuh dengan menyebabkan kematian Muhammad Zaharif Afendi Muhammad Zamri 17 tahun di Jalan Taman Jati 1 dalam daerah Kinta pada 15 Disember 2023. Bagi kesalahan itu, tertuduh didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiksaan yang boleh dihukum mati jika sabit kesalahan atau penjara sehingga 40 tahun dan jika tidak dihukum mati, hendaklah dihukum sebat tidak kurang 12 sebatan. Lelaki berpangkat Deputy Superintendent dan bertugas di Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Kedah itu mengangguk tanda faham selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrat S. Punita. Mahkamah kemudian menetapkan 7 Februari 2024 bagi sebutan semula kes. Sementara itu, beberapa pengamal media mendakwa Muhammad Nazri diberi layanan istimewa membolehkannya mengelak dari dirakam oleh wartawan dan kru video. Utusan Malaysia melaporkan kehadiran tertuduh ke mahkamah turut diiringi 5 anggota polis Jabatan Siasatan Jenayah JSJ yang lengkap memakai topeng muka dan berpakaian gelap dengan melalui laluan berbeza dengan pesalah-pesalah lain sebelum ini. Kementerian Kesihatan KKM memaklumkan tiada sekatan pergerakan termasuk Perintah Kawalan Pergerakan PKP ekoran lonjakan kes COVID-19 sejak kebelakangan ini. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad memberitahu KKM bagaimanapun menggariskan 5 strategi melibatkan pengesanan awal kes COVID-19 dan varian SARS-CoV-2 iaitu pemerkasaan komuniti melalui amalan TRIIS iaitu Test, Report, Isolate, Inform dan Seek. Langkah itu bagi menghadapi peningkatan kes jangkitan virus tersebut tanpa mengulangi sekatan seperti mana yang dilalui ketika awal pandemik COVID-19 pada awal 2020. Ujarnya, KKM juga menyarankan orang ramai supaya sentiasa mengamalkan langkah-langkah pencegahan, antaranya elakkan kawasan yang sesak, sempit dan berbual pada jarak yang dekat. Tambahnya, fasiliti kesihatan ketika ini sudah bersedia untuk menerima sebarang kemungkinan yang akan berlaku ekoran peningkatan kemasukan pesakit ke hospital. Siasatan kes pembunuhan kanak-kanak autisma Zain Ryan Abdul Matin 6 tahun kini terarah kepada rumah tidak berpenghuni di Blok R, Apartmen Idaman Damansara Damai oleh Pasukan Forensik Polis Diraja Malaysia PDRM dalam usaha mencari bukti baharu. Sebanyak 7 rumah tidak berpenghuni di blok terbabit telah diperiksa, namun tidak dapat dipastikan jumlah keseluruhan kediaman yang ada di blok terbabit. Terdahulu, pasukan forensik mengambil masa hampir 2 jam membuat pemeriksaan di rumah tidak berpenghuni di tingkat 3 dan 4, namun setakat ini tidak dapat dipastikan sama ada terdapat penemuan bukti baharu hasil pemeriksaan di rumah tersebut. Dalam pada itu, memasuki hari ke-11, anggota polis melakukan siasatan. Tumpuan dilihat masih difokuskan pada Blok R yang mana lokasi terakhir Zain Ryan dilihat sebelum dilaporkan hilang. Pihak pendakwaan akan memanggil bekas peguam One Malaysia Development Berhad 1MDB, Jasmine Lu Aiswan, memberi keterangan pada perbicaraan kes Datuk Seri Najib Tun Razak berkaitan penyelewengan dana syarikat itu berjumlah 2.28 bilion ringgit. Timbalan Pendakwa Rakyat Ahmad Akram Garib memberitahu Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini, pihaknya bercadang memanggil Jasmine ekoran keterangan pengarah bahagian siasatan jenayah pengubahan wang haram AMLA Assistant Commissioner Fu Wei Min pada prosiding lalu. Wei Min dalam keterangannya pernah bersetuju bahawa keterangan wanita itu sama ada boleh menyelamatkan Najib atau menyebabkan bekas Perdana Menteri itu disabitkan dengan tuduhan yang dikenakan ke atasnya. Menurut Ahmad Akram, Wei Min yang juga Ketua Pasukan Siasatan Khas Anti Pengubahan Wang Haram Bukit Aman ketika memberi keterangan mengemukakan pendapatnya berhubung status Jasmine dan maklumat itu telah membuka jurang perbicaraan.
Hakim Datuk Colin Lawrence Sekiarah, kini Hakim Mahkamah Rayuan, kemudian mencelah dengan menyatakan bahawa cadangan memanggil bekas peguam itu merupakan satu perkara baharu sebelum menetapkan perbicaraan bersambung pada 2 Januari ini. Ketua Pemuda UMNO Dr. Akmal Saleh memberi amaran kepada DAP agar tidak memprovokasi status quo Melayu yang dibina atas persefahaman antara kaum di negara ini dengan kenyataan-kenyataan seperti pilihan raya pihak berkuasa tempatan PBT dan Perdana Menteri bukan Melayu. Tambahnya, kenyataan sedemikian hanya akan mencetuskan ketidakharmonian dalam kalangan rakyat Malaysia dan percaya ada antara pemimpin di dalam kerajaan perpaduan tidak berasa selesa dengan kenyataan sedemikian. Mengulas lanjut, Dr. Akmal cadangan untuk melaksanakan pilihan raya PBT di Kuala Lumpur bakal mewujudkan ketidakseimbangan di kawasan tersebut. Exco Kemajuan Desa, Pertanian dan Keterjaminan Makanan Melaka itu berkata demikian mengulas kenyataan Tan Sri Lim Kit Siang berkaitan impian bukan Melayu menjadi Perdana Menteri dan pengerusi DAP Kuala Lumpur Tan Kok Wai berhubung usul pilihan raya PBT Kuala Lumpur sebagai perintis. Penyanyi popular negara Datuk M. Daud Kilau disahkan meninggal dunia pada pukul 4.46 petang di Hospital Teluk Intan, Perak hari ini. Berita itu disahkan sendiri oleh anak lelakinya iaitu Ahmad Zaini Muhammad Daud, 52 tahun, yang memaklumkan keadaan kesihatan bapanya itu tidak stabil sejak dimasukkan ke hospital pada 12 Disember lalu. Tambah Zaini, doktor sepatutnya mahu melakukan pembedahan memotong kedua-dua kaki akibat diabetes, namun tidak dapat dilakukan kerana tekanan darah tidak stabil. Mengulas lanjut, dia memaklumkan ayahnya sememangnya menghidap penyakit diabetes, darah tinggi dan jantung dan keadaannya semakin teruk serta asyik meracau sejak beberapa hari kebelakangan ini. Jenazah dijangka akan dikebumikan di tanah perkuburan Sungai Balai Baroh, Bagan Datuk, Perak selepas solat Zuhur esok. Berita luar negara. Gara-gara tidak menggunakan tisu tandas, seorang wanita bertindak memutuskan hubungan dengan teman lelakinya. Alexandra Maria Clara dari Tampa, Florida memperincikan hubungan cintanya dengan lelaki berkenaan dalam klip video yang mendapat lebih 900,000 jumlah tontonan di aplikasi TikTok. Dalam klip video itu, Clara berkata dia pergi ke bilik air di rumah bekas kekasihnya dan mendapati tiada tisu tandas di situ. Pada mulanya, dia tidak menganggap perkara itu serius kerana sering membawa tisu di dalam bagnya. Namun, seminggu kemudian, Clara datang semula ke rumah bekas kekasihnya dan mendapati masih tiada tisu tandas sebelum lelaki itu memberitahu dia hanya menggunakan tisu basah dan bukannya tisu tandas. Tidak berpuas hati ditegur kerana membawa durian menaiki bas, dua wanita bertindak melempar buah tersebut melalui tingkap. Video kejadian dikongsikan dalam akaun Instagram SG Follow Sol kemarin. Buah durian yang mendatangkan bau kurang menyenangkan itu menyebabkan penumpang berasa tidak selesa. Mereka yang ditegur oleh pemandu bas tidak dapat menerima teguran tersebut dan melemparkan buah durian itu keluar dari kenderaan sebelum kembali ke tempat duduk. Video itu mendapat perhatian netizen di ruangan komen dan ramai mengecam tindakan berbahaya itu. Malah ada netizen menegaskan dua wanita tersebut seharusnya mengetahui peraturan dan kini mereka berdepan denda kerana membuang sampah merata-rata. Kemas kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Merangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di Akhbar Utusan Malaysia.
Kita beralih ke berita ekonomi. Hyundai Sime Motors HSDM baru-baru ini melancarkan kenderaan generasi keempat Tucson di Malaysia, kemasukan pertamanya dalam persaingan segmen C-SUV yang kompetitif. Pengarah urusan Asia Tenggara Sime Motors, Jeffrey Gunn berkata, dengan lebih 7 juta unit terjual di seluruh dunia sejak penubuhannya pada 2004, Tucson ialah kenderaan utility sukan SUV yang terlaris Hyundai. Tucson baharu dipasarkan bermula pada harga RM158,888 hingga RM195,888 di atas jalan tanpa insurans. Tambah syarikat itu lagi, 100 pelanggan pertama yang menempah pada atau sebelum 31 Disember 2023 akan menerima jaminan lanjutan percuma 5 tahun per 300,000 kilometer dan pakej servis percuma 3 tahun. Selepas itu, pakej itu boleh didapati dengan harga RM10,000. Khazanah Seni, Budaya dan Warisan Masyarakat Peranakan di Melaka dapat memberi nilai tambah kepada produk pelancongan seni serta budaya Melaka. Ketua Melaka, Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata, komuniti peranakan perlu terus memperkukuh dan memperkasa hubungan yang terjalin agar bidang-bidang lain termasuk kebudayaan, kesenian, warisan dan perdagangan dapat diperkembangkan. Tegasnya, kerajaan negeri sentiasa menyokong kepelbagaian inisiatif melibatkan budaya dan warisan bagi mengelak ia pupus lenyap di telan zaman. Tambahnya, Hari Kebaya Baba Nyonya akan berlangsung selama 3 hari bertempat di bangunan Stadius Bandar Hile pada 1 tarikh yang akan diumumkan kelak sempena Tahun Melawat Melaka TMM 2024. Katanya penganjuran acara itu juga bakal mengetengahkan seni, budaya, masakan serta gaya hidup masyarakat peranakan di negeri ini termasuk etnik Chetty dan Portugis. Berita sukan. Skuad Muay Thai negara bakal menghantar barisan terbaik mereka ke Sukan SEA 2025 selepas Thailand bakal menawarkan 12 kategori untuk dipertandingkan dalam tamasya dui tahunan tersebut. Presiden Muay Thai Malaysia, Datuk Shahnaz Azmi berkata dia ingin membawa skuad terbaik ke acara itu dan meletakkan harapan agar juara dunia 3 kali, Muhammad Rifdin Masdur, juara dunia 2022, Nur Iman Alif dan Muhammad Johan Ghazali Zulfikar atau lebih dikenali sebagai Jojo yang merupakan juara Muay Thai remaja dunia serta juara dunia wanita negara, Nur Amisha Azril Rizal bakal membawa balik pingat untuk setiap kategori yang disertai. Dalam pada itu, Shahnaz turut menegaskan pihaknya meletakkan sasaran 2 pingat emas dalam acara terbabit. Jelasnya, sasaran itu mampu dicapai skuadnya kerana saingan di Sukan SEA berbeza kerana atlet akan menempuh 5 perlawanan berbanding 1 perlawanan di One Championship. Johor Darul Takzim JDT sekali lagi meletakkan penanda aras baharu dalam saingan Liga Super setelah merangkul gelaran juara Liga Super 2 musim berturut-turut tanpa mencatatkan sebarang kekalahan. JDT yang dinobatkan sebagai juara Liga Super buat kali ke-10 musim berturut-turut mengakhiri kempen musim ini dengan 76 mata menerusi 25 kemenangan dan 1 keputusan seri serta menjaringkan 100 gol dan hanya dibolosi 7 gol. Jurulatih JDT, Esteban Solari berkata, kesemua kejayaan ini adalah hasil usaha keras semua pemain sejak awal musim secara konsisten dan turut berpuas hati setelah anak buahnya berjaya menewaskan Penang FC 8-0 dalam perlawanan terakhir Liga Super sekaligus mencatatkan rekod jaringan 100 gol bagi Liga Super. Gergasi bola sepak negara itu secara rasmi memenangi kesemua piala yang dipertandingkan serta merekodkan quadruple berganda. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Selasa 19 Disember 2023. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Kosmo bagi berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya, Nurlena Termizi. Assalamualaikum dan jumpa lagi.